Mujtahid. Imam Mujtahid ini adalah tokoh ulama fiqh yang sudah sampai taraf pada membuat kajian secara halusnya dalam masalah hukum syariah Islam. Sama ada hukum syariah dalam bab ibadat, muamalah, munakah dan jinayah. Dialah selaku ahli yang bidang penyelidiki, pengkaji dalam masalah itu. Jadi bagi kita orang yang awam yang sebegini, yang masih jauh lagi sampai kepada taraf pengkaji masalah fiqh, maka wajib ke atasnya bertaklid. Makna taklid itu kita mengikut apa yang dihasilkan oleh tokoh-tokoh tersebut. Jangan bertukar deh. Dalam bab fiqh, kita orang awam wajib kita bertaklid. Dalam bab akidah, walaupun dia orang awam sekalipun, wajib berijtihad sendiri. Ini semua dia pakai harus ijtihad belaka ni. Fiqh pun ijtihad. Akidah biasalah. Makna ijtihad dalam bab akidah ni, kita kena belajar pada mana-mana sifat Allah Ta'ala sehingga dapat mengeluarkan dalil dari sifat tersebut. Itu dalil akal dari sifat tersebut. Itu maksud kata ijtihad. Hari ini kita masuk hukum takbir di dalam sembahyang. Bagaimana pandangan imam-imam mujtahid. Ini hak rekah ni. Kalau nak tarik panjang ni, risalah ni dah siap dah. Fiqh 4 mazhab, bahagian taharah dan sembahyang dah siap. Harga RM12. Pasal buat jilid molek ni, jilid kemah yang berupa kitab. InsyaAllah satu masa kita baca ni pula. Mengaji kita tak habis ni. Habis-habis masuk keranda. Dah pandai mengaji, mengajar. Dia tak ada penghujung. Kerja dakwah ni kerja memperjelaskan dalam soal hukum hakam agama, tak ada penghujung. Begitu dah deh. Target kita pun begitulah. Target kita zaman muda waktu gagah dan kita mengaji. Zaman tua mengajar. Begitu. Hukum takbir di dalam sembahyang. 3 imam-imam takbiratul ihram jua yang wajib. 3 a'immah, 3 imam-imam mujtahid diperkira olehnya takbiratul ihram itu wajib, bukan sunat. 3 mazhab, mereka cakap kan, 3 mazhab diperkira olehnya takbiratul ihram itu wajib, tidak sunat. Yang dikata olehnya rukun qauli bagi sembahyang. Rukun sembahyang dia ada 3 dia. Rukun qauli, rukun qalbi, rukun fi'li. Rukun qauli ni rukun jenis bacaan. Qauli ni bacaan lah. Rukun qalbi, rukun jenis kerja hati, itu niat. Rukun fi'li, rukun jenis perbuatan. Sembahyang ni ada kelakuan, ada perbuatan. Jadi takbiratul ihram selaku rukun qauli, rukun bacaan. Jadi bertolak dari situ takbir biarlah menepati bagaimana kehendak tajwidnya. Kalau tidak menepati di segi tajwid, tidak sah takbir. Tidak sah. Biar menepati. Allahu Akbar. Alif lam lam ha. Ismul jalalah. Nama Tuhan yang maha besar. Allah tu. Jadi mengikut ilmu tajwid, sebutan huruf lam kenalah ditebalkan. Kena ditebalkan. Lam pada lafzul jalalah kenalah ditebalkan. Lam tu kena Allah. Allah. Kalau Allah
Ngaji tajwid tidak sah. Tidak sah. Kalau buat perasaan, buat tamrin, memang dapat kosong lah. Orang Allah dia Allah. Dia macam-macam ni India, Bangla, Pakistan mana. Tak clear sebutan. Allahu Akbar. Orang Allahu Akbar. Dia Allahu Akbar. Apa jadi gitu? Kata pembelanya, dia ada pembela juga ni. Kata pembela dia kata, sebab lidah dia orang. Sebutan kalimah Arab ni, walau macam mana lidah sekalipun boleh dibetulkan. Tapi ada sebab dia ni, dia tidak ambil berat. Dalam soal tajwid ni, kaum demo ni kita ambil berat. Lalu tak boleh pakai ikut. Asal tok nenek dia sebut alih, pakai anak cucu Zilia. Pihak ke bawah pun dia alih situ. Coba dia masuk kelas belajar ilmu tajwid. Dididik oleh cikgu tajwid. Pandai pula sebut nama Allahu Akbar. Sebab jadi gitu dia tak peka dalam saat tajwid. Jadi orang panggil Jahaya apa ni? Jahaya tak nak mengaji. Kalau macam tu sebutan orang, sedangkan orang boleh dikeliarkan sebutan, nak jadi imam tidak sah. Sebab rukun pertama tak lepas lagi tu. Macam mana jadi imam? Setakat semayang diri dia sendiri tu, tengok dulu. Tengok dulu. Cua dia ni cua ikhtiar ke? Mana cua dia dalam bab belajar ke sebutnya sebab jadi gitu. Kau langsung pakai tak belajar. Kata-kata dia belajar dah. Belajar. Saling guru dah. Masih duduk alih lagi. Baru dia kira sah bagi diri. Semayan orang begitu dia panggil sah bagi diri. Namun nak jadi imam tidak sah. Nak tolak ke sejarah imam tak boleh dia ni. Takat jadi makmum di belakang boleh. Semayan untuk sendiri boleh. Syaratnya dia dah belajar dah. Ni kalau tak belajar duduk alih. Semayang sendiri pun tidak sah. Sementara nak layak jadi imam, masih lagi jauh. Kan? Jadi, kena clear dah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Akbar. Ba tu jangan dimat, jangan dipanjang. Kalau dimat, walaupun sekadar satu alif, akan hasil daripadanya dua harakat. Satu alif, dua harakat. Dua alif, 4 harakat. Satu tu dia naik 2 dah. 1, 1, 2. Kalau 2, 4. Kalau 4, 6. Kalau 6, 12 harakat. Sepanjang-panjang harakat. Makna harakat tu gerak. Kalau kita kira jari kan, dia gerak cara teratur. Gerak 2 harakat. 4 harakat. 6 harakat. Allah. Itu ada 2 harakat dah. Walau kita kira masih lagi 1 alif. Tapi harakat dia jadi 2 harakat. Maka tidak sah. Sebab ba tu tidak ada harakat situ. Mat apa dia tu? Harakat setelah adanya mat. Sama ada mat asli ke? Sekurang-kurangnya dah. Tak ada mat. Masalahnya manakala dipanjang ba, akan terjadilah ada seolah-olah adanya mak di situ. Maka di segi makna sudah terubah. Dia tidak akan jadi makna Allah yang maha besar. Walaupun dia kata Allahu Akbar, makna tu dah jadi lain. Tidak jadi Allah yang maha besar lagi dah. Dipanjangkan ba tu, makna tu jadi terputar ke lain dah. Jadi makna apa? Makna Allah mempunyai gendang besar. Tuhan ada juga gendang besar. Kita pun ada juga sebuti gendang besar. Bergendanglah kita dengan Tuhan. Sebab itulah kalau orang tahu makna, disebutkan sebegitu, maka sah hukumnya syirik. Kalau syirik kat dosa tak tahulah. Nak kata dosa kecil tak ada dah. Memang besar dah. Dulu dia kalau dia nak musyawarah, dia buat nasib, sekumpulan nasib tu tak sedar tu. Yang mari menasib atas petang.
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ekor tu. Kenapa rimah nasib mana mari tak tahu. Saya dah kata dah. Tak betul tu. Puak-puak Arabnya mari juga. Jadi hakim-hakim. Macam mana maintenance fikiran dia ni? Tak nak komen macam-macam. Asal apa-apa. Kan? Dulu. Tak perasan. Saya perasan sangat lah. Pasal saya mengikuti musabakah bukan pergi tengok dalam TV. Masa tu TV black white lagi lah. Tiga imam mujtahid diperkira olehnya takbiratul ihram itu wajib, bukan takbir intiqalat. Takbir mula-mula kita sembahyang tu dikira wajib. Tiga mazhab. Adapun takbir intiqalat hanya sunat jua. Hak tiga mazhab yang dikira olehnya takbiratul ihram tu wajib, takbir intiqalat tu hanya sunat. Takbir intiqalat ni takbir perpindahan dari satu rukun fi'li ke rukun fi'li yang lain. Itu dipanggil intiqal. Muntakilun, berpindah dari satu rukun fi'li ke rukun fi'li. Sebagai contoh, daripada qiyam dia nak rakaat. Qiyam tu satu rukun, rakaat tu satu rukun. Dikala dia nak rakaat, dia pun katalah Allahu akbar, hati intiqalat. Daripada i'tidal tu bangkit daripada rakaat, dia panggil i'tidal. Sambil-sambil kita bangkit, kita kata sami Allahu liman hamidah, tu i'tidal namanya. Lepas tu dari i'tidal dia nak sujud. Dia takbir Allahu akbar, itu takbir intiqalat. Takbir intiqalat sebegitu. Imam-imam yang tiga tadi dikira sunat. Yang wajib hanya takbiratul ihram saja. Iaitu di sisi Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i. Tiga a'immah ni, tiga imam-imam mujtahid ni diperkira olehnya takbiratul ihram tu wajib, takbir intiqalat tu sunat. Mana Imam Abu Hanifah? Imam Hanafi lah. Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas ni guru Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i. Lepas Imam Ahmad macam mana? Tak siapa lagi tu. Bawah ni adalah cerita pula Imam Ahmad. Adapun Imam Ahmad bin Hanbal. Pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi ceritanya orang Saudi ni mazhab fiqh dikata dia bermazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Mazhab Hanbali lah orang panggil, masyhur orang panggil Imam mazhab Hanbali. Jadi masalah kitanya kalau betul-betul dia tu bermazhab Hanbali, tidak banyak timbul perbezaan dengan kita mazhab Syafi'i, mazhab Maliki dan juga mazhab Hanafi. Ini ada tempat-tempat berbeza sakan, ada juga. Takut sekadar dia cakap saja dia fiqh mazhab Hanbali. Lepas tu sebahagian daripada dia ikut pendapat Ibnu Taimiyah. Aliran Ibnu Taimiyah diperpanjangkan oleh Muhammad Abdul Wahab, pengasas gerakan Wahabi di sana. Muhammad Abdul Wahab ni penggerak aliran Wahab, aliran Ibnu Taimiyah. Dia panggil penggerak aliran Wahabi. Penggerak aliran Ibnu Taimiyah Muhammad Abdul Wahab ni dipanggil oleh orang aliran Wahabi. Wahabi tambik sempurna. Yang digerakkan Muhammad Abdul Wahab tu dia namanya Wahabi. Wahabi ni ambil sempurna nama pok dia. Pok dia nama Wahab, sedangkan dia nama Muhammad. Tak. Bacalah dalam kisah salah, fahaman salah tu, cerita Wahabi reka-reka. Jadi kalau mengikut Imam Ahmad sebagai contohnya, sunat dikala
membaca Al-Quran bagi si mati. Imam Ahmad menghukum sunat. Dengan luahnya sekali hukuman Imam Ahmad pada dibolehkan baca Quran menghadiahkan pahala Quran yang dibaca kepada si mati. Kalau banding dengan Syafi'i, petua Imam Syafi'i sepik. Dibolehkan kita nak baca Quran pada si mati di perkuburan. Di perkuburan. Itu. Lepas tu orang kita doa amal baca Quran si mati di rumah-rumah, bukan di kubur. Ya, itu bukan pendapat Imam Syafi'i sendiri, pendapat ulama-ulama yang kemudian daripada Imam Syafi'i, termasuk Imam Nawawi dan lain-lain lagi. Jadi kita duduk baca Quran di rumah ni, kita taklid atas pendapat imam-imam yang lain daripada fatwa Imam Syafi'i sendiri. Bermaknanya pendapat Imam Syafi'i kita lebih sepik lagi dalam masalah tu kalau banding dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad boleh. Tapi kata puak-puak Wahabi ni, puak-puak yang menganut, yang dia kata dia menganut mazhab Hambali, bid'ah baca Quran untuk si mati. Di mana terletaknya dia katanya dia bertaklid pada mazhab Hambali. Kenyataan ni bukan dalam kitab fiqh. Perbicaraan masalah ijtihad. Imam mujtahid sana. Rupa-rupanya hok dia anti orang baca Quran orang dah mati ni, dia terpengaruh dengan aliran Ibn Taymiyah. Situ pula selek dia tu. Jadi bercampur bau dah. Hok mana satu sebenar mazhab yang diikuti, yang dianuti olehnya, Hambali ke Ibn Taymiyah ke? Tengok. Adapun Imam Ahmad bin Hanbal, kesemua takbir itu wajib. Kesemua takbir itu wajib. Kesemuanya. Dua kali ulang. Buatlah satu. Imam Ahmad bin Hanbal, kesemua takbir itu wajib. Kesemua bawah tu potonglah. Baca ni sambil-sambil edit ni. Bukan baca nak buat kitab lalu dak. Hak betul kita pakai, hak tak betul kita tolak. Imam Mazhab Hambali semua takbir itu wajib. Takbiratul ihram pun wajib, takbir intiqalat pun wajib. Sini dah beruntung kita ngaji mazhab. Kalau takdir nak taklid mazhab dia, kita pergi tempat dia, kita kena tahu dah hukum dalam mazhab dia. Adapun pendapat Az-Zuhri, ini satu tokoh fiqh ni. Zaman dulu terkenal lah pendapat dia ni. Tapi perjalanan aliran mazhab Az-Zuhri ni hidup separuh jalan saja. Sampai akhir mati lenyap. Sebab apa? Sebab tidak ada penyambung. Tak ada orang yang sudi nak sambungkan aliran mazhab tu. Banyak mazhab yang mati tengah jalan. Mazhab Daud Zahiri pun mati tengah jalan. Abu Su pun mati tengah jalan. Yang hidup sampai kini Pak mazhab saja. Hanafi, Maliki, Hambali, Syafi'i. Itu saja. Sebab apa? Sebab ada penyambung. Ada tokoh-tokoh ulama dan kitab-kitab karangan berbicara dalam mazhabnya. Cuma negara-negara yang mengikut mazhab tu tidak samalah. Kalau kita kata di belah Nusantara kita ni, mazhab fiqh agak Syafi'i lah. Kalau ada Hanafi tu hok luar masuk tu. Hok Bangla mari, hok India mari, kan? Kalau hok Maliki ada di tempat kita ni hok Afrika mari. Adapun pada pendapat Az-Zuhri tidak wajib. Dia kata tak wajib. Sementara takbir intiqalat, takbiratul ihram pun tidak wajib. Ni berat dah lalu ni lah. Mai bedah rukun pun tidak wajib ni berat lah. Kalau tak wajib kan pakai masuk terus relax je lah. Pakai bismillah lalu. Dengan ada niat tanpa takbir. Tetapi sungguh pun begitu pada nilai ulama, tetapi pendapatnya dikira syaz. Makna syaz tu yakni ganjil sangat ni pendapat dia ni. Sebab itulah jadi mampu tengah jalan aliran dia tu. Hukum takbir berbahasa lain dari Arab.
Apakah boleh digantikan lafaz takbir dengan bahasa yang lain daripada bahasa Arab? Hak bahasa Arabnya Allahu Akbar, tapi nak guna dengan bahasa lain. Bahasa Latin ke, bahasa Melayu ke, bahasa Jawa ke. Abu Hanifah berpendapat boleh berbahasa yang lain dari Arab. Bagi takbir itu, seperti kita kata, kalau kita orang Melayu, dia tak kata bahasa Melayu. Sebab dia kata boleh, kita ambil kira bahasa kita lah. Bahasa Melayu. Boleh lah. Sebab Melayu bukan bahasa Arab. Allah yang maha besar. Boleh lah. Bersalah di sisi imam yang tiga, a'immah yang tiga dikata tak boleh. Hendak diubahkan dengan bahasa yang lain daripada Arab. Mana? Maliki, Syafi'i dan Hambali. Tidak harus menggunakan bahasa yang lain dari Arab. Kekal dengan bahasa Arab. Kata imam-imam mujtahid yang tiga ni. Tapi Imam Abu Hanifah dia kata boleh. Demikian juga pendapat Abu Yusuf. Sama bagaimana pendapatnya dengan imam-imam yang tiga. Kata Abu Yusuf, tak boleh digunakan bahasa lain pada takbir. Kekal dengan bahasa Arab. Sedangkan Abu Yusuf ni, orang kuat ni bela mazhab Hanafi ni. Abu Yusuf ni orang mazhab Hanafi. Tapi mengikut ijtihad dia, kajian dia dalam bab ni, ya, dia tidak sependapat dengan guru dia tadi. Semacam kita kata masalah baca Quran pada si mati. Imam Syafi'i sendiri, kalau tak baca di kubur tak boleh. Tapi ulama-ulama mazhab fiqh dalam mazhab Syafi'i sendiri kata boleh dengan berniat pahala selepas baca Quran atau baca doa pada si mati. Jadi kita ada buat tu, kita ikut atas pendapat orang tu lah. Kalau secara direct pendapat Imam Syafi'i sendiri memang tak boleh lah. Semacam Abu Sur dengan Abu Hanifah ni. Walaupun Abu Sur ni bermazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi sekalipun, tapi dalam masalah ni berbeza dengan pendapat Imam Abu Hanifah sendiri. Sandaran imam-imam wajib bertakbir dengan bahasa Arab. Di mana tempat sandaran dia? Tempat pegangan dia. Yang dikatakan olehnya takbir itu mesti bahasa Arab. Kerana berpegang pada hadis, iza qumtum ila salati fakabbir. Nabi kata iza qumtu ila salati fakabbir. Rawahu Muslim, hadis ni riwayat oleh Muslim. Yakni manakala berdiri bagi sembahyang maka bertakbirlah. Sebut kata takbir tak ada kalimah lain. Allahu Akbar. Dan takbir itu menggunakan lafaz Allahu Akbar, yakni lafaz jalalah. Lebih dahulu daripada sifatnya iaitu akbar. Allahu dipanggil lafzul jalalah. Akbar itu dikatakan sifat bagi lafzul jalalah. Jadi susunan tertib takbir kenalah lafzul jalalah dahulu daripada sifatnya. Allahu Akbar. Tak boleh dibalik bukan Akbarullah. Tidak sah. Gaya takbir dibalik bukan Akbarullah. Walaupun di sudut pengertian tidak berubah. Maha besar Allah. Tak berubah. Boleh orang faham lagi. Tapi tak boleh. Berbeza dengan salam. Salam boleh dia balik bukan. Alaikumussalam. Alaikumussalam. Dia beri salam semayang. Orang assalamualaikum. Dia alaikumussalam. Boleh. Tetapi hukumnya makruh. Semayang sah lagi. Tapi makruh. Takbir tak boleh. Dengan itu tiada takbir Allah dahulu daripada akbar. Tak boleh nak takbir akbar dahulu sebelum daripada Allah. Kena Allah dahulu. Selepas tu barulah akbar. Mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, rakaat, bangkit daripada rakaat dan bangkit daripada tasyahud awal. Tasyahud tahiyah khatullah. Kadang-kadang orang panggil tasyahud, kadang-kadang orang panggil tahiyat
rahmatullah lah. Jadi kita akad tangan ni ada tempat-tempat tertentu. Antara tempatnya semasa takbiratul ihram. Antara lain lagi selain daripada takbiratul ihram ketika nak rakaat. Antara lain lagi ketika bangkit dari rakaat sami Allah liman hamidah. Antara lain lagi bangkit daripada baca tahiyat awal nak berdiri itu sunat akad tangan. Ni bahasa jenis hok lagu akad tangan manjang ni berat juga. Bangkit daripada sujud kedua pun. Bangkit daripada sujud kedua nak berdiri akad tangan tu. Ada lagi. Bahasa bongok gitu dah. Nak kata muda pun dah tu bongok dah kepala. Pakai jubah meleret. Dah apa? Tak ngaji. Tak masuk kelas. Ada sejenis-jenis golongan. Dia pergi masjid, dia tahu orang mengajar. Lepas main maghrib, cabut lagi. Dia tak nak ikut. Dia duduk apa salah dengar dulu. Sejenak. Bahasa jenis tak ada basic. Basic ngaji agama tak ada. Dia tidak menghargai. Setelah dibuka lipatan-lipatan amalan semayang, banyak salah dari betul, barulah terpengah-pengah. Mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, rakaat, bangkit daripadanya daripada rakaat dan bangkit daripada tasyahud awal. Apa pandangan imam mujtahid terhadap akad tangan pada tempat-tempat yang tersebut? Sekali baca lagi khatam dah. Imam Abu Hanifah berpendapat sunat mengangkat dua tangan itu ketika takbiratul ihram jua. Mazhab Hanafi dikata olehnya sunat akad tangan semasa takbiratul ihram dia. Allahu akbar tu akad tangan. Kelakuan akad tangan bagi Imam Abu Hanifah berbetulan dengan telinga tangan tu. Kalau tiga mazhab lagi berbetulan dengan bahu. Adapun pada rakaat, iktidal dan juga bangkit daripada tasyahud awal tiada sunat ya. Ni mazhab Hanafi ni. Sebab tu kita tengok Bangla semayang dah. Dia relax ya tak angkat tangan. Nak rakaat pun relax. Iktidal pun relax. Bangun daripada baca tahiyat awal pun relax. Relax manja dia nah. So apa sebab tidak sunat bagi dia. Tapi takbiratul ihram tetap dia angkat tangan. Sebab apa? Sebab sunat bagi mazhab dia. Mana kita ngaji mazhab demo tu kita tahu selek belok. Perjalanan orang demo macam tu. Adapun Imam Malik ada dua pendapat. Dalam mazhab Imam Malik ada dua pendapat. Kita ambil kira satulah. Sebab tidak halus sangat bahasan kita di sini. Satu pendapat sunat ke semua pada empat tempat tersebut. Satu pendapat dalam mazhab Maliki sunat berlaku akad tangan. Satu pendapat ada beza daripadanya. Dan di sisi Imam Syafi'i dan juga Hambali sunat akad ke semua pada tempat-tempat tersebut. Sunat. Bersalah di sisi mazhab Daud Zahiri. Ni satu mazhab juga ni. Mazhab ni ganjil juga ni. Mazhab Daud ni. Daud Zahiri Al-Asbahani ni. Orang panggil Zahiri ni, orang kata dia Zahiri ni, dia mempertuakan masalah fiqh berpegang kepada zahir Quran hadis saja. Dia tanpa bersandar kepada ijma' dan qiyas. Sebagai sumber hukum dalam mazhab Daud ni dia dua, Quran hadis. Zahir Quran, zahir hadis tak ada lah. Dia qiyas-qiyas lagi dah. Nanti dia panggil Daud, pahaman Daud Zahiri. Mazhab dia ni banyak terkelah. Boleh katakan termasuk dalam grup mazhab khariji, mazhab yang terkeluar. Bersalah di sisi mazhab Daud Zahiri, wajib akad tangan semasa takbiratul ihram. Demikian juga pada rakaat dan iktidal. Dia wajib berlaku ni.
Hak takbiratul ihram pun wajib angkat tangan, dia kalau rokok pun wajib angkat tangan, dia kalau iktidal bakit dia rokok pun wajib angkat tangan. Oh, pula dah deh. Nanti jangan ambil kira lah pendapat dia ni. Kalau nak ambil kira pun, mana kitab dia ni? Kedai mana dia jual kitab Mazhab Daud ni? Siapa dia ulama yang membelakan aliran Mazhab Daud Zahiri ni? Mungkin negara kita tidak wujud. Kalau belah-belah luar tu mungkin adalah saki baki lagi. Sesak-sesak tu masih ada lagi lah. Kelakuan mengangkat tangan semasa takbiratul ihram di sini pun ada beza leh. Keadaan cara angkat tangan mengikut mazhab masing-masing. Kelakuan mengangkat tangan semasa takbiratul ihram